Ya, bagi usahawan tempatan, lanskap perniagaan tempatan kini sudah tidak lagi berada pada kita lihat sasaran utama. Sebaliknya, sasaran yang menjadi orang kata membuka mata lebih luas untuk para usahawan adalah sasaran antarabangsa, khususnya di negara-negara Timur Tengah. Untuk kita membawa usahawan ini menerokai pasaran luar negara dan juga antarabangsa, kita bersama dengan Datuk Dr. Sharifuddin Musa yang juga merupakan penasihat Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang lain memakai baju Melayu, Datuk berbeza sedikit penampilannya hari ini. Cantik Datuk. Terima kasih bersama kami. Terima kasih. Okey, Datuk, ini kita nak buat permulaan dan juga mukadimah berkenaan tentang ruang usaha kepada peniaga-peniaga tempatan ataupun usahawan tempatan untuk melihat dan menjengah pasaran antarabangsa, Datuk. Okay. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih di atas jemputan pada pagi ini dan juga ucapkan selamat hari raya kepada penonton SPM. Sekarang kita musim perayaan. Okey, sekarang ni memang kita dapat tahu bahawa kita baru start endemik. Saya kata peluang dia banyak nak cari market yang lebih meluas. Kemungkinan pasaran di Kuala Lumpur ataupun Malaysia ni agak tepu. Jadi market untuk luas adalah untuk membawa produk kita ke luar negara. Ya, okey. Dalam perihal itu, apa yang sedang diusahakan atau dikerjakan oleh Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur untuk menarik lebih ramai usahawan untuk follow ataupun mengikut inisiatif yang dianjurkan oleh Dewan? Dewan Antarabangsa Kuala Lumpur pada 17 hari bulan sudah kami ada buat satu perhubungan, ada itu usahawan dan juga kerajaan negeri Jeddah, iaitu dua yang kami buat hubungan, iaitu yang pertama adalah dari segi sudut keselamatan dan kesihatan, dan yang keduanya membawa produk Malaysia ke Jeddah. So pasti peluang ini perlu diambil. Kerana apabila kita pergi membawa produk kita di pameran antarabangsa, kita boleh dapat bantuan daripada kerajaan. Okey. Mengapa Jeddah, Datuk? Mengapa lokasi itu yang menjadi tumpuan pada ketika ini? Buat masa kenapa kami pilih adalah Jeddah, kerana tiap-tiap persatuan itu mempunyai target yang tertentu. Bagi kami fikir market Jeddah adalah satu market yang sangat luas, terutama produk-produk halal. So pasti apabila Jeddah menjadi pilihan utama, market dia lebih luas. Itu adalah tempat kita berkumpul, iaitu seluruh negara akan buat umrah dan juga haji di sana. Jadi banyak, bukan dia tak terhad kepada Asia, dia terbuka kepada seluruh dunia. Bagaimana penerimaan pada ketika ini, Datuk, berkenaan tentang pasaran di Jeddah dan juga pasaran pengguna di Jeddah juga? Setakat ini alhamdulillah, kita dah terdatangi lebih kurang 12 usahawan kita ke Jeddah, alhamdulillah menjadi masuk produk-produk kita di hypermarket dan juga kedai-kedai runcit yang keperluannya adalah produk-produk Asia. Jadi kalau akan datang, kalau nak masak ke sana ataupun nak buka restoran, tak perlu dah bawa produk daripada Malaysia, dekat sana dah ada di minimarket mereka. Wah, dah ada kita punya environment itu di situ. Ya, saya. Okey, macam mana para usahawan ini boleh menyertai inisiatif tersebut, ataupun macam manakah ruang yang boleh mereka terjemahkan ataupun yang boleh mereka mohon untuk menjadi sebahagian daripada program tersebut? Saya ingat mudah saja. Biasa pihak Jeddah International akan menjemput kita membuat pameran di negeri Jeddah. Jadi kita boleh participate, tetapi lebih mudah melalui Dewan Antarabangsa kerana dia dah mempunyai platform-platform yang awalnya. Jadi sekarang expo yang telah disertai lebih daripada 6 kali. Jadi cara-cara untuk membawa produk Malaysia ke Arab Saudi lebih mudah, dan juga dengan negara UAE. Okey, difahamkan ada juga bayaran yang dikenakan, tapi bayaran itu juga akan dikembalikan semula kalau sekiranya sudah berada di sana dan juga sudah pun melaksanakan promosi di sana. Alhamdulillah, kerajaan kita membagi kemudahan kepada usahawan kita untuk membawa ekspor produk kita ke luar negara. Dan mereka juga memberi dana dan juga MDG. MDG bermaksud kalau kos pameran tu 20,000, bukan di Jeddah je ataupun di seluruh dunia, kita boleh claim balik dengan MDG tersebut.
Jadi dengan adanya kemudahan tersebut, perlu usahawan mengambil kesempatan. Jadi dengan adanya dana tersebut, kerajaan berikan, kita perlu ambil kesempatan sebaik mungkin. Betul, betul. Jadi selepas ini juga, apa lagi antara inisiatif yang akan dilakukan oleh Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur khususnya untuk merancakkan lagi penyertaan para usahawan ini untuk terus mengikut program dan juga inisiatif di bawah Dewan? Biasanya apabila kita pergi tiap-tiap negara, iaitu sebelum ni iaitu di Korea, hampir lebih kurang 8 tahun. Sekarang masanya kita pilih negara iaitu Jeddah. Apabila kita kena pasti negara yang sertifikat yang sesuai, kita juga menandatangani MOU selama 8 tahun. Jadi dengan hubungan 8 tahun tu, kita akan kenali lebih rapat antara satu sama lain, polisi kita dan juga polisi Jeddah. Yang biasanya berbeza tiap-tiap negara. Okey. Ketika ini bagaimana sambutannya, Datuk, untuk program yang dilaksanakan dan juga daripada para usahawan juga dan juga inisiatif di bawah Dewan Perniagaan, respon dan sambutan ketika ini? Alhamdulillah, kita Presiden iaitu Datuk Profesor Hashim Saleh, dia apabila tiap-tiap program yang dianjurkan, dia turut serta bersama. Jadi apabila turut bersama, mereka sambut kita dengan sangat baiklah. Sebab sebelum ini hubungan Malaysia dan juga Jeddah sudah diikat. Jadi dengan adanya Dewan Perniagaan Antarabangsa, lebih mudah. Tak perlu mengikut polisi-polisi yang sangat rumit. Betul. Datuk, pemahaman berkenaan tentang fungsi dan juga peranan Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur ni apa, Datuk? Apa yang membezakan ia dengan institusi-institusi lain? Peranan Dewan Antarabangsa ini adalah dia terdiri daripada usahawan itu sendiri. Apabila dia terdiri daripada usahawan sendiri, kita tahu apa keperluan mereka. Sekarang kadang tu kita bawa produk kita ke luar negara, tapi kita tak tahu cara macam mana untuk dipasarkan. Tapi di sana kita dah siap produk-produk yang orang kata produk yang berbagai jenis, iaitu produk makanan, produk kesihatan, sabun, shampoo, yang dah siap untuk diekspor. Kita ada SO-nya, kita ada kehendak-kehendak yang mengikut polisi-polisi yang dihendak berniaga di Jeddah. Jadi dengan adanya atau kefahaman ini, kita tak susah untuk buat marketing di sana. Jadi kita bawa produk kita di sana, orang sana akan edarkan produk kita untuk pasaran mereka di sana. Lebih mudahlah. Lebih mudah. Pelibatan daripada masyarakat di sana, sebaliknya kita menggunakan tenaga kita sendiri juga yang berada di sana juga. Ya, betul. Kejayaan yang ditimpa setakat ini, Datuk, ataupun ada success story untuk inisiatif yang dilaksanakan? Success story apa yang kita buat antara kerajaan sana sini, sebab kita sedia maklum apabila orang pergi umrah atau haji, banyak orang akan bawa balik souvenir. Jadi apa yang kita buat kat sana, abaya, jubah, kita dah design sendiri kat sana, mengikut selera orang Asia, iaitu kita sendiri. Kalau kita tengok sekarang, jubah, abaya, dia punya jaritan-jaritan dia semua halus. Tak seperti zaman dulu. Zaman dulu dia punya hiasan dia ataupun batan-batan adalah kasar. Jadi sekarang mengikut selera, terutama selera orang Malaysia lah. Jadi apabila bawa balik produk, boleh digunakan juga untuk orang muda-muda kita. Datuk, saya pernah terbaca, saya pernah juga mendengar tentang jemaah dari Indonesia, ada juga dari negara-negara Asia Tenggara yang lain, agak besar perbelanjaan mereka kalau berada di Jeddah, khususnya untuk membeli barangan di sana. Jadi, apakah ini peluang terbaik untuk kita membuka pasaran kita di sana, khususnya untuk melihat pengguna-pengguna daripada kalangan pengguna serantau seperti Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand juga? Betul. Yes, sebab apa pandangan yang saya lihat dekat sana, Asia ni adalah yang paling banyak membeli barang untuk bawa balik sebagai souvenir. Jadi mereka dah biasa dengan barang-barang kita. Jadi lebih mudah untuk kita buat jualan. Lagi satu, kita tak perlu untuk buat promosi.
Jadi mereka dah tahu produk kita, cuma nak dapat je di mana. Jadi platform-platform tu telah diberitahu, maklum. Dan juga apabila orang pergi umrah kat sana, dia tahu dah nak beli produk kita di mana. Di lokasinya dah ada di sana. Okey, alhamdulillah. Jadi lebih senang, lebih mudah dan juga lebih banyak pilihan yang disediakan. Datuk, mungkin tahun 2020, 2021 dan juga menginjak 2022 kita amat mencabar ya. Mungkin persempadanan di Arab Saudi juga ditutup untuk urusan jemaah dan juga umrah dan juga haji. Jadi untuk ketika ini apabila mula dibuka semula, apa yang Datuk jangkakan untuk pasaran perniagaan boleh mula berkembang di sana selepas tempoh kita menghadapi pandemik ini? Ya. Terlebih dahulu saya nampak impak ni, yang pertama adalah apabila kerajaan memberi keluar KPSP iaitu 10,000 di Malaysia, kita nampak kita lebih mudah berbelanja. Jadi baru-baru ni hari perayaan, banyak mereka shopping, jadi duit tu boleh pusing. Yang pembeli boleh beli, orang berniaga boleh menjual. Jadi di Jeddah tu kita dapati apabila berlaku pergi umrah, kita balik bawa sekali dengan COVID sekali. Apabila kita test sana negatif, kat sini pun negatif, sampai seminggu jadi positif. Jadi benda tu kita ambil kira. Kita nak pastikan bahawa jemaah kita selamat, peniaga kita selamat. Jadi sekarang ni kita dalam proses untuk membuat keselamatan dan kesihatan antara dua negara. Okey. Supaya apabila kita pergi sana, kita tak bawa balik penyakit sekali. Apa yang kita buat, kita pergi berniaga saja. Jadi saya ingat peluang ni kalau tidak diambil, saya rasa sayang. Okey. Jadi saya rasa inilah masa sesuai untuk bawa produk-produk kita ke luar negara. Ya, disebutkan tadi di Jeddah, ada lokasi-lokasi lain yang ketika ini sudah mula diintai-intai oleh pihak usahawan dan juga Dewan Perniagaan untuk mula memasuki pasaran tersebut ataupun mungkin di kawasan Timur Tengah itu sendiri, Datuk? Saya rasa ada, sebab untuk kerajaan kita, dia dah membuat ataupun ekspor ke Dubai. Tapi bagi pihak kita lebih tumpu pada Jeddah juga Madinah. Sebab kita target biasanya kalau umrah atau haji, dua sebut ni adalah wajib. Jadi itu yang kita bagi penumpuan. Betul. Okey, insya-Allah dari semasa ke semasa kita akan melihat pasaran yang lebih terbuka dan sebagainya, Datuk. Okey, untuk isu lokal ataupun isu domestik, kita sedia maklum ada juga para usahawan yang kini bergiat kembali dan merancakkan kembali perniagaan mereka. Apakah ada mereka merujuk kepada Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur mungkin untuk mendapatkan nasihat dari segi perniagaan, bantuan dari segi perniagaan dan juga guidance dari segi memajukan dan juga bangkit semula dalam perniagaan mereka? Banyak tapi banyak sebab apa, memang kita risikonya banyak tinggi lah, orang kata banyak peniaga kita yang telah turun gulung tikar kerana 2 tahun dinamik, semua perniagaan adalah menurun. Baru-baru ni pula ada kenaikan gaji minima. Jadi itu dari 1,200 ke 1,500. Jadi lagi bertambah bebannya. Jadi kita juga jadi ada dua benda, iaitu kenaikan gaji, memang kita sokong, tetapi untuk pekerja. Tapi kerajaan kena fikir juga bagaimana pula dengan majikan. Apabila naik dengan kadar 300 dalam untuk satu gaji, kalau kita kali dengan 50 orang dah 15,000. Jadi apabila 2 tahun dah sakit, bertambah sakit lagi. Jadi kita harap kerajaan ambil tahu, bantu majikan supaya majikan boleh berdaya maju. Dan masa yang sama harus kreatif untuk membuat pasaran bukan saja di Malaysia tapi di luar negara. Sebab sekarang ni dah kerajaan kita dah bagi dasar terbuka, kita boleh ekspor dan import sendiri. Jadi kita harap kalau boleh ekspor lagi banyak daripada import. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, Datuk, sebagai kesimpulannya, apakah harapan Datuk untuk melihat ruang yang lebih terbuka luas dan juga inisiatif yang akan dilakukan oleh Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur untuk membantu para usahawan dan juga peniaga dan juga untuk menggerakkan kita kata atmosfera perniagaan tanah air dan juga menembusi pasaran luar negara, Datuk?
InsyaAllah Dewan Perniagaan Antarabangsa sentiasa membantu usahawan kita sebab Dewan Perniagaan Antarabangsa adalah satu dewan yang agak lama dan berpengalaman untuk membawa produk ke luar negara. Jadi sesiapa ingin bertanya atau secara detail, masuklah di laman sesawang Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur. InsyaAllah. Okey, itu maklumat yang boleh diperoleh. Ya, saya. Maklumat lanjut tentang Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur. Baik, kita nak berehat seketika untuk berikan tumpuan. Terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Datuk Dr. Sharifuddin Musa, Penasihat Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur. Kita nak berehat seketika. Peluang yang terbuka dalam fasa peralihan ke endemik dimanfaat sepenuhnya Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur IECM. Ini terbukti dengan pembabitan NGO berkenaan dalam menghubungkan peniaga tempatan dengan pasaran luar seperti Arab Saudi. Menurut penasihat IECM, Datuk Dr. Sharifuddin Musa, pihaknya baru-baru ini membawa 25 peniaga ke Jeddah bagi membuka peluang pasaran antarabangsa menerusi pameran yang diadakan. Ia bertetepatan dengan penerimaan negara berkenaan terhadap produk halal yang dihasilkan di Malaysia. IECM turut menyasarkan lebih ramai usahawan dapat meningkatkan taraf ekonomi dan industri dagangan di negara-negara luar secara kreatif dan inovatif.